yang dikatakan arak. Memanglah arak ni ada manfaat. Arak ni manfaatnya apa? Kita boleh mendapatkan cukai yang banyak daripada, memanglah dapat cukai. Tapi kerosakan daripada cukai tu. Dulu saya sebut tentang masalah babi dulu, yang menyebabkan orang marah pada saya. Dia kata keuntungan daripada babi ni 300 juta cukai setahun. Tapi kerosakan untuk repair sebatang sungai akibat taik babi 1 bilion. Takkan kita nak kata untung? Kita tidak boleh menghalang penternak daripada menternak babi kerana mereka membayar cukai, dan kita memperoleh lebih kurang 300 juta setahun untuk cukai penternakan babi. Ini satu jumlah yang besar. Kata dia, satu jumlah yang besar. Tapi nak repair sungai yang dah jadi keras pasal taik babi 1 bilion. Tuan-tuan, taik lembu tu baik, tuan-tuan boleh buat bajak. Dia larut dalam air. Taik babi dia takkan larut, dia akan jadi keras macam simen. Tak percaya, belah babi. Kalau rajin lah. Sebab tu tuan-tuan, saya dah kata dulu, nak belah babi bagi masyarakat bukan Islam. Nak belah babi boleh. Belah kat Vietnam, belah kat negara yang kafir, belah kat Kemboja. Nak bawa ke Malaysia, sembelih siap-siap, cuci siap-siap, bola kontainer air sejuk, peti sejuk apa semua, mai hantar dekat Alustang. Untuk orang bukan Melayu, bukan Islam makan. Hantar kat Ipoh, kat Kuala Lumpur tu. Supaya sungai kita, udara kita tak tercemar dengan taik babi. Itu kaedah dia. Yang ini yang diguna pakai oleh Singapura. Singapura sungai dia tuan-tuan boleh minum air dia. Tuan-tuan pergi Singapura. Saya minggu depan pergi Singapura. 3 hari duduk sana. Mereka ni boleh alihkan sungai. Mereka boleh buat empangan yang sangat besar dekat Formula 1. Tuan-tuan yang minat Formula 1, tengok siaran langsung dia. Tuan-tuan yang pergi ke Singapura, jumpa Formula 1, Lita Racing. Di situlah tempat perkumpulan air tawar untuk masyarakat Singapura minum. Sebab dia tahu Malaysia takkan supply lagi air. Johor dah ambil balik dah 2 dia punya empangan air. Dia pun nak ambil air daripada mana? Jadi mereka ambil sungai-sungai kecil dalam Singapura tu, mereka satukan saliran dia dan mereka jadikan empangan yang sangat besar. Ada 2 empangan di sana. Pertama, empangan dekat Formula 1. Yang kedua, empangan dekat Zoo Singapura. Jadi dia boleh menampung jumlah yang sangat besar untuk rakyat Singapura, 5 juta mereka tu. Jadi macam mana mereka boleh takung sungai yang begitu jernih? Sebab mereka tidak ada pencemaran pada sungai. Tidak ada kelang tepi sungai, tak buang sampah tepi sungai, dan babi tak buang taik dalam sungai. Itu keadaan dia. Tuan-tuan sekarang ni nak buat empang di mana ni? Bukan kata taik babi sangkut dengan mayat budak pun sangkut sekali. Jadi yang ni yang kita kena lihat. Memang arak ni ada manfaat. Manfaatnya apa? Boleh dapat cukai. Puak-puak kafir nak minum. Betul ada manfaat. Tapi Allah kata apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kerosakan daripada arak lagi teruk daripada manfaatnya. Jadi kita tolak arak. Tak boleh. Itu kaedah dia. Jadi tuan-tuan, begitulah dalam apa benda yang kita nak buat. Dalam apa benda yang kita nak buat, kita kena tengok mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Dan dalam nak menilai mana baik, mana buruk, saya cakap dah tadi, jangan menilai daripada nafsu. Kalau tuan-tuan benci pada dia, memang tuan-tuan tolak. Kalau tuan-tuan tak suka pada dia, memang tuan-tuan tolak dia. Jangan letakkan nafsu, letakkan agama. Contohnya Tok Imam. Tok Imam masjid kita lah, contoh dia. Kita tak berkenan dekat dia. Okey, pasal apa hang tak berkenan dengan dia? Pasal apa? Dia bukan tak berkenan, Ustaz. Dia tu macam dia baca kan, kita sebut sirah kan, dia sebut sirah kan. Itu yang lain okey Ustaz. Sebutan dia tu ihdinas sirah, ihdinas sirah. Patutnya ihdinas sirah, dia sirah. Oh, yang lain tu apa yang bagus? Dia okeylah bagus, dia rajin sembahyang, waktu tak pernah tinggal, raya pun tak cuti. Kami balik kampung dia dak, dia jaga masjid. Banyaklah manfaat dia. Cuma perkataan dia sirah. Cuba pergi tanya dia, pak siapa imam tak boleh sebut sirah? Lidah pendek. Ataupun gigi tak ada. Sebatang ni berangin. Ni tengah-tengah ni hilang sebatang.
Saya bukan tak boleh sebut sirah, boleh, tapi cuba saya tutup lah. Sirah, boleh. Sekarang saya buka jari, sirah. Oh, angin keluar. Kalau gitu, pergi kedai tukang gigi, buh gigi palsu kat dia. Takkan yang tu punya paksa hang nak pecat dia. Esok raya siapa nak jaga? Dialah yang korban, dia sembelih 10 ekor lembu dia boleh sembelih. Dialah yang masak nasi biryani sedap. Hang tak fikir tu. Sebab tu fikir elok-elok. Nak buat apa-apa pun fikir tu. Serupa dengan Tok Siap. Berapa ramai yang benci kat Tok Siap? Benci pasal apa? Pasal nafsu. Pasal apa hang benci dia? Kira Ustaz, dia buat balik hari tu 2 mangkuk tingkap. 2 siang balik. Oi, balik. Saya yang tu saya cukup geram kat dia. Asal kenuri dia dulu. Dia buat balik 2 bungkus. Yalah anak dia lamai 8. Tak lah, nampak sangat buat balik tu. Okey, yang lain-lain dia buat balik tak? Ekor masjid dia buat balik tak? Tak. Sejadah tu imam tak, dia tak balik. Tapi dia baguslah. Kerja memang kelas tak? Kita malam Jumaat tu kita balik awal kan? Biasa kan? Pasal balik awal tak biasa, saya tak biasa balik lambat. Dia kata kita malam Jumaat balik awal. Dia dah 2 pagi tak balik Ustaz. Duk bentang kapet, bentang sejadah. Hari Jumaat kita lepas sembahyang Jumaat balik, dia dak lagi sampai kasar Ustaz, duk gulung sejadah pula. Oh, dia rajin. Kipas kami ni Ustaz tak ada langsung debu-debu Ustaz. Tiap-tiap hari dia lap. Masya-Allah. Tandas kami Ustaz semua bersih. Dia bukan setakat dia tonyo Ustaz dia tak tahu nak habang lah. Kalau begitu takkan 2 mangkuk tingkap hang nak marah ke dia? Patut dia dapat 4 mangkuk siap kat dia. Tapi setengah orang dia tak nampak jasa Tok Siap bersih surau, bersih masjid. Yang dia dok nampak tu ni Tok Siap buat balik pisang 2 sikat. Lah, berapa sen sangat sikat tu bagi kat dia pisang tu. Patut bagi standar kat dia. Tapi manusia ni pasal benci. Dengan benci tu pergi kata kat dia. Dak lah. Tu duk menyembang kat belakang. Dak lah kalau kenuri apa semua 2 mangkuk siang awak balik siapa pun boleh. Dia sabar sikit. 2 mangkuk tingkap awak balik penuh melimpah pula, nampak sangat bulong lapak dia. Lama-lama dia keluar api tuan-tuan. Dia keluar api, dia merajuk, tandas kotor, masjid kotor. Suruh orang hak komplain tu pergi cuci. Dia pun tak cuci, dia udah nak pergi Langkawi tu. Dia Sabtu Ahad dia nak pergi rumah anak dia Kuala Lumpur. Subuh-subuh dia bukan bangkit, dia sembahyang pukul 7. Hari Jumaat, malam-malam Jumaat dia nak balik awal. Gusti malam ni. Pukul 11 malam. Dia fikir dia ya. Sebab itu tuan-tuan, nak menilai sesuatu jangan menilai pada perasaan. Bila perasaan sayang pada dia, tuan-tuan akan jadi buta. Dah sayang pada dia betul semua. Yang kita kena sayang sungguh-sungguh ni 2 ya, Allah dan Rasul. Lain daripada itu ada hak dan sempadan dia. Tuan-tuan sayanglah pada Allah sesungguh-sungguhnya. Tak disuruh. Tak dilarang sungguh. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Silakan. Bila sebut Allah saja Allah. Sebut Allah saja menangis tu baik. Silakan. Jangan sebut bila artis sampai teriak. Ni bila artis sampai Westlife. Westlife. Apa benda Westlife ni? Duk teriak pasal apa? Pak menekan hang kan? Orang putih mana tuan-tuan duk Westlife apa? Yang kita kena sayang habis-habis ialah Allah dan Rasul. Tuan-tuan jangan sayang saya habis-habisan. Kalau saya salah, tegur. Jangan disebabkan tuan-tuan sayang pada saya sampai tak boleh tegur. Dan tuan-tuan marah orang lain yang tegur saya. Salah lah. Kalau saya patut ditegur dan ada orang lain menegur saya, tuan-tuan jangan marah orang yang tegur. Hang kata apa kau Ustaz kata? Lah dia sembahyang dia tak ada tumak ni lah. Saya tegur lah dia. Dak hang siapa nak tegur dia? Pasal saya saudara se-Islam dengan dia. Sebab tu saya tegur. Dak hang tu dengan dia mana tinggi ilmu. Bukan masalah tinggi ilmu. Kalau setakat tumak ni nah tak ada, budak tadika pun tak. Hang nampak ni tak? Sudah tuan-tuan. Ini salah. Itu nama dia taksub. Kalau saya salah, tuan-tuan tegur dan saya tak boleh marah. Dan kalau saya salah, ada orang lain tegur, jangan marah orang yang tegur. Sebab saya bukan Nabi. Nabi sungguh. Siapa marah, kena marah dia balik. Sebab Nabi tak ada salah dan silap. Jangan duk hina Nabi. Sepak tak pasal kot.
Nabi tu pak menakan hang ke? Lebih daripada pak menakan aku. Nabi ni lebih daripada bapa aku lagi. Begitu tuan-tuan. Jadi kena faham. Sebab Allah suruh kita sayang Nabi. Kalau saya menghina Nabi, kena marah dia. Kena marah saya. Jangan tuan-tuan letakkan saya lebih rendah daripada Nabi SAW. Jangan sampai taksub pada manusia biasa. Yang kita kena taksub dua ni, Allah dan Rasul. Sebab tu kita kena marah pada orang yang kata mak bapak Nabi masuk neraka. Mana hang tahu? Mak bapak Nabi masuk neraka, hang tahu mana? Hang dah menyakitkan hati Nabi SAW. Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, bila kita letakkan kedudukan kita itu, jangan membenci mengikut nafsu. Jangan menyayangi mengikut nafsu. Yang Allah pesan kepada kita ialah benci kerana Allah, sayang pun kerana Allah. Itu yang sebenarnya. Kerana agama. Bukan kerana sayang. Sayang melampau, lupa yang lain. Benci melampau, tolak yang lain. Dalam tuan-tuan nak menilai sesuatu benda, tolonglah nilai mengikut garis panduan Islam, agama itu. Baik. Kemudian, sebaliknya, jika manfaatnya lebih besar, maka perkara ini dianjur dan disyariatkan. Okey ustaz, saya nak korban. Bagus. Saya nak korban unta ke lembu ustaz? Tak payah tanya, unta lah. Dah nak tanya macam lembu tu kita tak payah tanya dah. Lembu tu kalah dengan unta. Dah daripada segi unta macam dia tengkuk dia tak payah cerita unta menang pada lembu. Ustaz, saya nak korban lembu dengan kambing ustaz. Jadi mana besar pahala ustaz? Lembu lah. Tapi macam kambing ni ustaz, dia macam dia Nabi bela kambing, lembu Nabi tak bela lah. Terus saya kira tu lah, lembu tu besar lagi daripada kambing. Dengan sebab besar lah pahala dia. Ustaz, macam saya ustaz, di masjid saya 7 bahagian, 1 ekor lembu 7 bahagian. Jadi saya nak ambil 1 bahagian. Jadi ada orang kata ambil seekor kambing lagi besar pahala daripada sebahagian lembu. Macam mana ustaz? Tadi ustaz kata lembu besar. Saya kata memanglah lembu besar, tapi pasal abang bagi 7 jadi kecil. Maknanya lagi besar pula kambing daripada 1 bahagian daripada lembu. Kalau gitu biar ambil kambing. Tapi ustaz, macam kambing ustaz, saya tak makan ustaz, pasal darah tinggi ustaz. Jadi macam mana ustaz? Pening kepala tuan-tuan. Kita kata A, dia kata B. Kalau abang darah tinggi tak makan kambing, bagi orang lain. Dalam macam kita korban kita tu kita pun nak makan juga kan. Bagi orang lain semua tak asal korban. Kalau gitu makanlah kambing. Tapi macam ni darah tinggi. Ya Allah, letih tuan-tuan. Sebab tu saya dah tutup dah rancangan ruangan tanya ustaz dekat website saya. Hampir 1 juta. 1 juta tuan-tuan. Yang jawab saya seorang, yang tanya 1 juta. Tak pening pula. Saya tutup tu pening. Jenis ni pening. Kita kata A, dia kata B, kita kata B, dia kata C. Bila benda tu dah ada manfaat, tak payah nak tanya-tanya lah. Ustaz, sah depan baik ke sah nombor 5 baik? Sah depan lah baik. Dah macam mereka kata macam sah nombor 5. Dah sah depan ni aci macam mana pun baik. Okey ustaz, saya nak tanya ustaz, sah depan ni yang mana yang paling baik? Saya dah duduk sah depan, mana yang kedudukan paling baik? Belakang imam ke atau hujung dekat tiang ke? Macam mana ustaz? Yang paling baiknya ialah yang paling khusyuk. Makna kalau saya duduk di belakang, saya paling khusyuk macam mana ustaz? Dia nak kilas kat situ pula. Hang duduk di belakang khusyuk, hang tak boleh lawan orang hak depan khusyuk. Okey ustaz, kita bayangkan kalau semua sah depan khusyuk, kita dah memang mustahil lah ustaz lah, memang mustahil. Tapi katalah semua khusyuk, besar mana pahala? Yang mana paling besar ustaz? Yang paling cantik bajunya, yang paling wangi bajunya, yang tu pula besar pahala dia. Kalau katalah semua khusyuk, tok imam khusyuk, semua khusyuk, sampai tak rukuk tok imam tu punya khusyuk. Katalah semuanya khusyuk, yang mana paling cantik, yang mana paling wangi, yang tu. Ustaz, semua cantik ustaz. Lah, macam mana boleh semua cantik pula? Ustaz pertama, depa boria ustaz, baju Melayu semua. Semua depa uniform nasyid semua, baju Melayu sama, color samping semua color sama ustaz. Subhanallah. Ni, yang ni lah tuan-tuan. Nak menilai wali. Nak menilai wali yang ni lah. Ustaz, ya, saya nak kahwin. Siapa wali saya? Bapak kamu lah. Bapak kamu lah.
Okey ustaz, bapak saya dah meninggal. Datuk kamu lah. Datuk pun dah meninggal ustaz. Kalau begitu, abang adik kamu lah. Okey, saya ada 5 abang. 5 abang. Siapakah yang nak jadi wali saya ustaz? Saya anak bongsu, perempuan. Siapa wali-wali saya? Okey, kena tengok pula. Siapa yang paling berilmu di kalangan mereka? Nombor 1. Dia bukan letak pada tua. Ilmu dulu. Abang sulung lah. Dia yang tua sekali. Kalau dia tak ada ilmu, dengan rantai, dengan subang panjang, duduk kat Sarawak lama, panjang turut lagu ni, macam mana dia nak jadi wali? Dia kena ambil yang faham agama. Okey ustaz, 5 ni mereka semua faham agama. Loh, 5 ni mengaji Mesir ustaz. 5 ustaz. Kalau begitu, ambillah yang paling tua, barulah abang yang sulung. Tapi ustaz, ni abang saya yang sulung ni, dia kembang saya. Kembang dia tak serentak keluar. Dia mesti keluar seorang dulu. Mana ada dua-dua serentak, mati lemak tu. Dia letak di situ. Yang ni yang kena letak situ. Begitu juga nak pilih Tok Imam. Pilih Tok Imam pun dia ada manfaat dia. Ustaz, siapakah yang paling layak jadi imam? Orang yang qari, yang bacaannya fasih, yang sedap bacaannya. Nombor 2, orang yang faqih tentang agama, yang ada fiqh dia, pengetahuan agama dia luas. Okey ustaz, masalah ustaz, 2 orang yang kami temu duga ni, dua-dua qari ustaz, dua-dua juhan negeri ustaz, dan dua-dua pula ustaz. Loh, kalau begitu kena tengok siapa yang lebih segak. Dua-dua sama segak ustaz. Awaknya dua-dua sama segak, kembang. Memang tak cam ustaz, mana abang mana adik kami tak kenal ustaz. Subhanallah. Tengok siapa yang lebih tua, abang dia kembang. Contoh dia. Ustaz, kalau depa tak kembar ustaz, depa tak kembar, muka tak serupa, siapakah yang layak jadi imam? Orang yang paling awal pindah ke sini. Orang yang paling awal. Dua-duanya ilmu sama tera, bacaan sama sedap, rupa sama segak, dua-duanya baik, dua-dua isteri anak baik. Tengok pula siapa yang paling awal pindah di sini. Dua-dua serentak ustaz, lori kok sememok sama-sama aja masuk. Kalau begitu telefon saya. Takkan pindah pun serentak, murung sangat hang ni. Jadi setiap dalam agama ni tuan-tuan, dia ada maslahah dia, ada masalah dia, dan ada jawapan terhadap apa masalah tuan-tuan. Ada tuan-tuan nak ceraikan isteri, apa sebab nak cerai? Apa sebab? Cuba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi tolak dada Nabi. Tolak, tak mau, pergi sana jom. Isteri tolak depan mak mertua Nabi. Mak marah, apa hang buat kat Nabi lagu tu? Rasulullah kata, ya wahai ibu, tak payahlah marah dia. Kebaikan dia pada saya lebih banyak daripada dia buat benda itu. Takkan benda itu saya nak marahkan kebaikan dia selama ini. Kalaulah kita jadi buat perbandingan macam itu, kenapa kamu nak cerai isteri kamu? Dia masak tak sedap. Okey, adakah semua tak sedap? Adakah semua perbuatan dia tak sedap? Dia masak tak sedap. Kalau gitu beli. Nasi ayam tak, nasi ayam muahnya ada belakang. Pergi beli. Tak bumbu haji, sedap juga. Cuma dua-dua botak lepas tu. Dia makan haji banyak. Takkan masak tak sedap, hang dah lupa dia beranakkan untuk anak-anak. Dia jaga pakaian kita, dia jaga rumah tangga kita, dia jaga kita selama ni. Takkan satu benda ni hang sebab dia lambat masak, kamu dah lupa jasa baik dia. Jaga-jaga tuan-tuan. Begitulah akak-akak. Jangan satu kali suami buat benda yang akak rasa kecewa, akak dah lupa jasa suami. Buka handphone, tengok-tengok. Tengok dalam handphone perempuan. Hai, buat apa tu? Oh, sudah. Baca lagi mesej, suami jawab. Tengah tengok TV. Wak buat apa? Wak tengah SMS wak lah, kata dia. Ni siapa ni abang? Abang. Kawan abang. Sekolah dulu sekali lu jumpa kemarin kat Pekanat. Jumpa bagi nombor telefon. Tak pasal apa yang dia panggil wak-wak ni, pasal apa? Abang mesra dengan dia ke? Dihempuknya handphone suami. Terus tak mau cakap. Bungkus kain baju balik rumah. Mak pak dia.
Satu je salah suami pasal duk SMS dengan satu perempuan. Nu hak suami duk cari makan 25 tahun. Lupa dah kan? Tak, saya rasa kecewa. Tak, sabar tak dulu. Kecewa tu memang saya faham. Tapi dalam nak menilai kecewa 25 tahun suami duk kerja di bendang. Berapa banyak darah dia keluar dengan pacat? Hang tak fikir tak? Berapa banyak dia kerja tengah panas tu, ya Allah. Pikul padi dulu bukannya ada lori nak pikul. Hang tak pernah fikir ke selama ni dia jaga hang, dia duk peluk hang, duk makan dengan hang, duk bagi rumah dekat hang, bawa hang pergi haji umrah, hang tak fikir ke? Tak, saya kecewa. Tahulah hang kecewa. Tapi sebelum hang kecewa ni hang fikir dulu. Dia baru SMS 3 kali. Takkan terus nak marah dia. Ingat balik kenangan lama-lama dulu. Tak, abang nak menikah dengan dia ke abang? Nak menikah apa? Dia bini orang. Engkau siapa? Dia nak mak SMS dia pasal apa? Sajalah dia tanya, abang buat apa? Abang jawab, tengok ni ustaz. Roti kepada orang makan. Salah kan? Kan minggu lepas cerita roti kepada orang makan. Mena bolongga. Salah kan? Tak lah, saya tak ada apalah pohoi. Kawan saja. Kalau hang tak suka, tak apa. Abang delete number dia. Kan senang. Sebab tu kadang-kadang dia rajin. Pi ada pula kaunselor dia duduk sebelah rumah. Rasa kecewa nak. Patut duk pegang handphone tak lepas. Lah, rasa macam tipu. Letih kita tuan. Hak nak tu lah penasihat 25% dia pula. Lah macam ni hang kena ajak lelaki hang bungkus dengan baju hang balik rumah mak pak. Biar ada rasa sikit, suruh betina tu gatal tu, suruh pergi masak kat dia pula. Ni penasihat 25%. Cubalah penasihat tu kata biasa nak oi. Laki aku pun buat, aku tak marah. Aku tanya kepala dia sikit dia siap. Saya lah hang merajuk dia cerai hang macam mana? Hang dah tak ada kerja. Dia pencin pun naik elok baru ni naik. Dia sabarlah dulu. Setiap benda boleh selesai. Yang kita nak ambil tindakan terburu-buru pasal apa? Terus minta cerai. Habis lah. Jenis suami ni pun lama dah duduk sabar, dia cerai. Macam mana tuan-tuan? Sebab itu dia kata bila berlaku sesuatu, bincang elok-elok, berbanding elok-elok. Dia kata kalau benda itu manfaatnya besar, tak payah bincang lah. Saya dah kata dah tadi, kalau manfaat dia unta, mana lebih bagus Ustaz? Unta ke kambing Ustaz? Pilih unta. Tak payahlah nak pergi, saya nak buat istikharah dulu Ustaz. Tak payahlah lah. Tak payah. Ada Ustaz semayang di rumah baik kan? Semayang di masjid baik Ustaz? Di masjid lah. Nak tengok lu buat istikharah, tengok mana tu buka. Tak payah. Ustaz, masjid Taman Muhibah bagus kan? Masjid Taman Nu bagus Ustaz? Tak payah buat istikharah. Masjid di Malaysia ni sama je taraf ni. Putrajaya ke, Masjid Kristal ke, Masjid Paku ke, Masjid Batu ke, sama taraf dia. Tak ada beza langsung. Yang tiga tak sama. Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa. Tiga ni saja. Yang lain ni sama. Aku nak Taman Muhibah ke, Taman tak Muhibah. Dia fikir. Main saja. Cuma dua sebab saja yang tuan-tuan boleh pergi semayang dan pilih masjid. Dua sebab je. Pertama, imam di masjid yang kita nak pergi tu bacaan dia bagus. Yang tu boleh pergi. Kita tinggal hak dekat ni. Isteri tanya awak, abang pergi jauh. Yang sana imam baca bagus. Abang puas hati semua. Ni imam dekat kita. Tahu apa rasa alat lagu mana tahu. Tiap-tiap hari enak atau enak kul wallah. Dah lah enak atau enak pun sah juga abang betul lah sah. Tapi seolah-olah ayat Quran ni enak atau enak ya. Imam sana, no imam hafiz dia baca lah ya Allah. Menusuk dalam kalbu abang berkenan sungguh. Yang kedua, tempat kita nak pergi tu, masjid itu ada pengajian. Maka dia lebihlah daripada yang tak ada pengajian. Tu je dua sebab. Dia tak letak pada color. Bayang ni kerana belah kita ni belah dia. Tak ada. Buat lengok kepala belah dia kita. Tak ada. Ya belah mana kalau tu imam baca merapu tak guna juga. Kalau belah kita sekalipun malas mengaji duduk isau qadar di luar tu mengaji apa pun tak guna juga. Dia kena lihat tu. Dua benda ni saja. Pertama, imam. Bacaan imam tu bagus. Yang kedua, tempat yang kita nak pergi tu ada pengajian. Lebih daripada tempat yang kita duduk sekarang ni. Boleh pergi. Sebab ada orang kata, hang tinggal karya, dosa.
Masjid hang Karyah sini, yang hampir masjid ni pasal apa? Ni masjid Karyah lain. Aku boleh mengaji masjid ni, tapi dengan syarat hampa buat pengajian. Ni pengajian hampa 5 kali sebulan. Yang sana 20 kali sebulan aku nak mengaji. Hampa nak menyembang. Bila aku cakap hampa marah aku, sebab tu aku pergi sana. Tak boleh hang langgar Karyah. Dah boleh. Pasal hampa tak buat pengajian. Okey, sekarang kami buat pengajian tiap-tiap malam. Hang nak pergi tak? Kalau masa itu duduklah di Karyah tuan-tuan. Sama aja pahala dia. Mengaji sana pun 1000 rakaat sembahyang sunat, mengaji sini pun 1000 rakaat sembahyang sunat. Sama saja tuan-tuan. Baik, yang terakhir. Dan katanya di antara kaedah-kaedah yang penting dalam perkara ini ialah mencegah kerosakan, didahulukan daripada mendapatkan maslahah. Ini dia. Cuba tuan-tuan tengok ni kaedah ni. Mencegah kerosakan lebih didahulukan daripada membuat kebaikan. Apa contoh? Contoh kemarin, bulan 6 kemarin, bulan 7 kita duduk puasa. Saya buat contohlah dulu. Semayang tarawih. Seorang nak buat 8, seorang nak buat 20. Bergaduh antara imam dengan Bilal. Bilal kata 8, saya tak larat qamat, saya tak larat nak selawat. Imam kata 20. Pasal apa hang 20? Masa ni saya nak tunjukkan ketereran saya. Bergaduh ni tuan-tuan. Yang ni Nabi tak buat, yang ni Umar buat. Bergaduh. Nak ada sisi tangan Tok Siok dengan Tok Imam ni. Maka pengurusi imam masjid kata, lah macam ni. Dua-dua pergi balik. Dua-dua pergi balik. Mengelakkan kerosakan, didahulukan daripada berbuat kebaikan. Semayang tarawih tu bagus. Tetapi dengan sebab hampa bergaduh, elakkan bergaduh, lebih didahulukan daripada dapat pahala semayang sunat. Tutup masjid, padam lampu, tutup kipas, suruh mereka balik semayang sunat di rumah. Itulah kaedah fiqahnya. Jangan kita nak buat juga, bertumbuk pompa. Siapa kalah dia semayang, siapa kalah dia balik, hak menang dia semayang. Oh, referee Tok Imam dengan Tok Syok referee. Tak kena tuan-tuan. Jadi kaedahnya, kalaulah macam ni, hampa mai nak bergaduh. Kalau hampa mai nak bergaduh, masjid ni bukan tempat gaduh. Lah, pergi balik. Oh, kalau gitu Tok Imam tak dapatlah kami semayang sunat. Tak payah, pergi balik. Apa makna hampa semayang kalau hampa bergaduh? Hati tak bersatu. Allah tak terima semayang. Sebab tu doa kita tak dimustajabkan oleh Allah. Hati tak bersatu. Hati tak bersatu. Macam mana nak bersatu? Macam mana nak Allah terima? Macam-macam hati. Kita duk tanya ustaz, pasal apa doa kami tak mustajab ustaz? Duk minta hujan, turun tak turun-turun. Macam mana nak turun hujan? Yang minta tak sama hati. Kawan ni kata kawan ni kata kawan ni. Bila nak? Kita kena bersatu hati. Bila bersatu hati, Allah terima doa kita. Baik, kaedah tersebut disempurnakan dengan kaedah yang lain. Yang lebih penting seperti berikut, al-mafsadatus saghirah taghtafaru min ajalil maslahatil kabirah. Mafsadah yang kecil dimaklumi demi kemaslahatan yang besar. Dia kata kerosakan yang kecil kena bagi tahu untuk mengelakkan, untuk menjadikan kemaslahatan yang besar. Okey. Tuan-tuan, bila pergi minang anak orang, tuan-tuan kena habaq perangai anak tuan-tuan tu apa? Walaupun tak elok. Saya nak abang lah, anak teruna saya ni kerja tak tetap. Ni nak abang siap-siap lah. Dia kerja ni lah, ada kerja ada gaji. Ada gaji ada kerja. Kerja apa? Dia tukar tiup di lebuh raya. Ni nak abang siap-siap lah. Jadi kerja dia tak ikut jam. Orang telefon dia pun pergi ke lebuh raya tukar tiup motor tayar, hak pancit. Tu kalau kalau Tuan Haji lalu kat lebuh raya, nombor dia dekat tiang-tiang tu nombor anak saya. Kena habaq. Jangan pergi habaq dekat dia. Anak saya ni kerja ni biasalah ekspor import. Jadi dia sudah tuan-tuan. Bila menikah besok menipu. Dia kena habaq. Anak saya teruna ni telinga belah kiri ni dia kurang sikit. Pasal dulu dia buat saya penampak tu pekak lah. Jadi belah kanan tak puas lagi. Kena habaq. Jangan tuan-tuan tak habaq. Begitu juga anak dara kita. Kita kena habaq. Terima kasihlah sudi mina anak dara kami ni, alhamdulillah lah. Tapi saya nak abang lah, dia bukan dara, dia janda.
Lah janda kan, tapi tak nak tengok laki dia apa. Memanglah hari dia menikah tu, laki dia mati. Dia tak ada buat apa lah, kira darah lah, tapi janda lah. Macam mana darah? Kira darah lah pasal tak buat apa lagi. Tapi kira janda lah pasal laki mati. Dia kena habaq. Dia kena habaq. Dia ni nikah sebulan je, laki dia tinggalkan dia. Jadi ni saya nak abang lah. Memang nampak macam anak darah, tapi dia dah menikah sebulan, laki tinggal dia. Boleh kami tanya tak pasal apa dia tinggal? Yang tu saya tak boleh jawab lah, ni kita lama. Dah, kena cakap. Jangan tuan-tuan tak habaq. Ni anak darah pakcik ni pernah kahwin tak? Tak pernah. Masa bila tak pernah langsung 2 bulan nikah dengan anak hamba Allah tu orang main habaq. Bini yang janda. Kan dulu pelakon pengarah filem dulu hak duk heboh, bawa pergi ke Mekah, berkenalan di Mekah, satu Malaysia tahu saya janda duda lama dia dapat ustazah pula. Tengok ustazah tu bini orang pergi menikah di Siam tu, laki dia main tunjuk sijil nikah dia, bini hang tu lagi bini aku. Sudah, bini kamu bini aku. Tak heboh tuan-tuan, kan heboh dia cerai tu hari ni. Pasal apa? Pasal pak diam, mak diam, ayah diam, adik-beradik diam, duk tutup mulut janji menikah. Akhirnya jadi malu. Sebab tu disebut di sini, ceritalah. Tuan-tuan beli motor, ceritalah. Jual motor tuan-tuan, cerita apa tak kena motor tu, supaya tuan-tuan tak dituduh penipu. Din, motor ni aku nak jual, aku cakap terang-terang, aku geram. Asal aku repair rosak, repair tu aku nak jual kat hang tu. Okey, tak mana rosak dia? Engkor dia. Hang cuba tengok aku ikat getah. 4 kali tukar lah dah. Duk rosak juga. Ambil ke hang lah. Jadi hang pandai-pandai lah repair engkor dia tu. Yang lain okey. Jangan tuan-tuan tak cerita masalah motor tu. Mat, apa masalah motor hang nak jual kat aku? Dia cerita ke minyak bocor ke apa ke? Din, ni abang mak hang ni. Bunyi cit-cit sikit pun aku repair lah. Aku cakap terang dengan hang Din. Aku pantang dengan brek tak makan ya. Aku makan brek. Aku ni kira hang beli motor ni Din, kira hang cuci tangan. Pakai 2 hari engkau cabut. Meter melompat sak pakai motor dia. Hang kata motor hang elok. Akhirnya dia tuduh kita penipu. Sebab tu tuan-tuan, ceritalah benda yang tak elok. Tak apa. Janji tak jadi melarat benda dia. Cerita. Jangan tak cerita. Sebab tu kadang-kadang kita tahu banyak orang yang datang jumpa saya masalah suami isteri. Banyak datang. Dia kata, Ustaz, suami saya ni Ustaz muda. Tapi Ustaz nampak ada bucu kain ni. Ni seprah ni. Seprah ni. Angkatlah macam mana pun dia jatuh balik. Faham tak? Tak faham sudah. Angkat lagu mana mula, duk usik lah bagi duk turun juga. Masya Allah. Tak faham tak? Tak faham sudah. Jadi Ustaz, saya rasa macam tertipu Ustaz. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan nak menikah, tuan-tuan ada masalah mengupkan, tuan-tuan kena habaq. Ni ya, abang ni cakap terang-terang, abang ni macam bucu meja. Kalau hang nak ambil lah, tak mau tak apa. Kena cakap. Jangan duk tunjuk body nampak ni, nampak ni. Hang tak percaya ke ni? Body tak boleh percaya. Dia datang jumpa saya teriak tuan-tuan. Saya kata, akak pergi pejabat agama minta cerai. Akak boleh minta cerai. Boleh tuntut ganti rugi lagi. Pasal dia tak habaq yang dia tu lemah syahwat. Sampai macam tu Islam ajak pada kita. Supaya tak jadi malu. Bila menikah seminggu bercerai, orang bising. Seronoklah menantu hang lawa badan sendoi. Sendoi apa? Bercerai dah. Lah awak. Nampak. Dia mula nak panjang tengkok apa semua. Nampak. Itu yang jadi masalah. Jadi aib. Sebab tu cakap apa-apa benda yang tak puas hati, cakap. Cakaplah benda ni apa buruk kata. Jangan duk cerita baik semua. Cerita baik semua ikut lah esok orang marah. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati kalau tuan-tuan nak rekomen orang. Nak rekomen apa pun, nak rekomen buat rumah ke, nak rekomen repair kereta ke, berhati-hati. Sebab bila tuan-tuan salah rekomen, orang salah tuan-tuan.
Saya satu hari, saya pakai, dululah saya pakai Mercedes besar. Oh, jenis besar tuan-tuan, lapang tidur belakang. Saya mengajak kena pakai kereta besar. Jadi saya pakai. Saya duk hantar kedai Cina, pakar Mercedes. Dia bukan boleh hantar pokok tepi jalan ni. Kalau hantar dekat Cina hak pokok tepi jalan ni pun dia pun tak mau repair. Kena hantar service center dia, masuk dalam MRI, tengok apa benda yang kereta tu rosak. MRI tuan-tuan tu. Satu hari, satu orang mai dua orang, dia kata, Ustaz ni apa duk ceramah, dia kata tolong bangsa kita. Tapi Ustaz hantar kereta api, hantar kat orang bukan Islam apa ni? Saya kata betul juga, masalah dia saya tak jumpa orang Islam yang boleh repair. Saya kata ada di Kuala Lumpur ada, saya tak. Di Ipoh tak ada. Takkan saya nak repair pergi Ipoh, pergi KL. Saya ada Ustaz tak tanya. Mana saya tahan tak habaq. Saya pun pergi hantar dekat dia, servis lah, bagi tahu semua. Upah hari, bila nak siap ni Ustaz main-main petang sikit. Petang pun dia tak telefon lagi. Saya pergi tuan-tuan, saya tengok tukang tu duduk di atas enjin kereta saya. Duk buka skru, tak boleh buka tuan-tuan. Dia buka bonet tu sampai habis, dia duduk atas enjin Mercedes tu, duduk tuan-tuan. Duk bertenggung, duduk pulas dengan sepanah hidup. Astaghfirullahalazim. Saya kata abang turun. Tak lagi relai kereta tu lagi. Dah tak boleh repair, cakap tak boleh repair. Sampai saya punya nak tu dah lui. Dia duk buka, tak boleh nak buka. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, saya kata abang, bukan saya tak percaya kat bangsa kita, orang kita, cuba abang tengok. Ada benda hak kita boleh buat kat mereka, ada benda hak kita tak boleh buat. Huruf biru tuan-tuan. Pergi masuk MRI balik, sana kemek sini cabut wayar apa semua ni. Sebab itu dia kata di sini, kena abang Ustaz, dia ni boleh buat, tapi Ustaz jaga-jaga sikit. Dia kadang-kadang harga RM10, dia pergi up 20. Kena abang, dia bagus Ustaz, dia buat kerja bagus. Tapi dia tengok orang mai. Kalau orang macam Ustaz ni kena tinggi. Pasal Ustaz segak dengan baju lawa kot. Kalau Ustaz nak pergi, Ustaz pakai pelekat baju pagoda, murah Ustaz. Jadi kena habaq supaya tak jadi mafsadat yang lebih besar pada situ. Dan yang terakhir di sini, tughtafarul mafsadat al-'aridah min ajlil maslahati daimah. Mafsadat yang muncul satu saat dibiarkanlah demi maslahah yang kekal. Kerosakan yang sekejap, tak apalah, janji kita dapat maslahah yang kekal. Tak apalah. Macam saya baru ni lah, saya operate. Ya, raya pun di hospital, puasa pun di hospital, operate. Nak operate tak operate, nak operate tak operate. Dalam tahun ni saja 3 kali operation tuan-tuan. 3 kali operation. Doktor nasihatkan saya supaya berhenti mengajar. Kalau you sayang you punya nyawa, you berhenti mengajar Ustaz. Tapi pasal dia doktor bukan Islam, saya tak mau dengar cakap dia. Berapa dengar dia jenis pun bukan Islam. Tuan-tuan ingat jin setan ni suka ke saya ceramah ni? Iblis, setan bukan suka. Kita tuan-tuan main duk mengaji ni, tuan-tuan ingat iblis suka. Oh, iblis meluau. Tu yang gatai punggung, gatai telinga, gatai macam-macam. Iblis lah tu. Sebab dia benci. Dia bukan suka tengok kita main duk ramai-ramai. Dia tak suka. Iblis ni cari jalan macam mana pun nak jadi kita benci mengaji. Tuan-tuan ingat suka, iblis suka kita semayang. Sebab tu bila kita semayang pakat terpa main, supaya kita tak khusyuk, duk teringat nasi, teringat bola ni. Teringat bola ni. Selama orang Perak ni, teringat ni, secara langsung ni. Iblis dia main macam-macam. Sebab itulah kita kena faham. Dengan sebab dia tu bukan Islam, dia kata dekat saya, you berhenti mengajar lah. Kalau you sayang nyawa you. Saya kata apa kena berhenti mengajar dengan sayang nyawa pula? Dia kata sebab you stress. Sebab you stress, sebab tu you kena berhenti. Kalau you berhenti, you tak stress. Saya kata dengan sebab saya tak mengajar lah, saya stress. Oh, tak mengajar sebulan di hospital, tuan-tuan, stress. Saya baik ada nurse. Hilang kestresan tu. Kan? Assalamualaikum Ustaz, masalah. Hilang sekejap stres. Tuan-tuan, jadi okey, doktor kata operate. Okey, operate, sikit operate. Janji ada satu benda yang lebih besar, lepas itu dapat manfaat. Sakitnya sekejap saja. Lepas tu hilang sakit, tak apalah. Operate lah, silakan. Bila dah operate, tak ada pula
Yang tu yang kadang-kadang seronok. Tak seronok tuan-tuan masuk MRI tu. Yang mana budak-budak jahat ni suruh masuk MRI. Anak tuan-tuan hak nakal-nakal ni suruh masuk MRI. Sempit, panjang sama panjang yang kita. Sempit yang amat, gerak tak boleh apa, tak boleh. Tidur dalam MRI tu, dinding dia tinggi tu je. Lemah tuan-tuan, macam perasan duduk dalam keranda. Betul-betul perasan duduk dalam keranda. Subhanallah. Ingat mati lah. Masa tu tak ingat nak menikah lain. Aduh, ya Allah. Ingat mati tuan-tuan rasa macam duduk dalam keranda. Sempit. Gerak tak boleh. Apa pun tak boleh. Masa tu lah gatai pula lah. Ni, tang kaki tu nak garu tak boleh. Gatai 45 minit duduk dalam tu. Jadi tuan-tuan yang mana dah masuk MRI tu pengalaman. Yang mana belum masuk, pergilah bayar 1,000. Cari pengalaman. Tengok bila masuk MRI ni, ini ustaz, you punya ini pun ada, you ada kanser, you ada ini. Kita dengar pun takut kanser. Okey, operate lah. Supaya tak jadi berebak. Bila dah buka badan kita, tak ada apa. Menang doktor. Lagi kusaman doktor ni lagi. 2 kali operate tuan-tuan. Okey, tak apa. Operate juga sebab nak pastikan tak ada benda. Jadi tuan-tuan, di sini letak dia. Buatlah kesakitan yang sekejap supaya mendatangkan maslahah yang berkekalan. Fiqih perbandingan ini mempunyai maslahah yang pasti tidak ditinggalkan demi maslahat yang disangsikan. Fiqih perbandingan ini mempunyai fungsi yang amat besar dalam kehidupan, khasnya dalam bidang siasah syar'iyyah, politik hukum. Jadi yang ni yang saya katakan tadi. Dalam bab politik, tuan-tuan kena baca bab ni lebih-lebih. Saya tak nak hurai bab ni lebih-lebih, bab politik kan tuan-tuan marah saya pula. Tambah pilihan raya dekat ni. Jadi saya lagi tuan-tuan kata saya dia memihak belah mana belah. Payah tuan-tuan, saya tak memihak mana-mana, saya memihak belah Islam. Saya cakap ni berdasarkan kepada huraian kitab. Dalam bidang politik, tuan-tuan ambillah kaedah yang kita sedang bacakan ni. Ya, siasah syar'iyyah ni, ambil. Sebab ia merupakan prinsip-prinsip dasar yang memeliharanya dan sangat penting dalam menunjang fiqih keutamaan. Jadi mudah-mudahan kuliah kita dapat manfaat kita pada malam ini. Kesimpulan daripada kuliah kita insya-Allah, bila bertembung sesuatu benda, hendaklah tuan-tuan menilai mana yang lebih baik daripada mana yang buruk. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah. Saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang mendoakan, ramai yang doa. Ya, saya dapat maklumat daripada Kedah, Singapura, seluruh Malaysia, daripada luar negeri pun banyak yang buat sembahyang hajat atas sakit saya. Ya, cuma nikmat daripada sakit ni jadi kurus 5 kilo turun. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan kalau nak menguruskan badan, cubalah minta sakit ya. Insya-Allah kurus badan. Tak payah cari Dr. Rozmi dah, insya-Allah. Senang. Jadi terima kasih banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Taala berikan kesihatan. Ya, saya pun mungkin kerana stres banyak, kerja banyak sangat. Jadi saya pun nak tiru macam Rasulullah lah. Rasulullah ni berdakwah 22 tahun. Lebih kurang lah 23 tahun. Jadi saya ni dah ceramah dah 21 tahun. Ya, jadi lagi 2 tahun lah. Jadi saya nak tumpu pada sekolah saya. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok ini prospektus sekolah saya yang terbaru. Ya, dan kita akan membina sebuah sekolah yang baru berharga hampir 4 juta. Ya, jadi insya-Allah lagi 2 tahun lah saya nak mengajar. Lepas tu saya nak tumpu pada sekolah. Saya nak mengulang Quran. Saya nak hafal Quran sama dengan budak-budak. Ya, rekod bulan puasa baru ni saya sempat sembahyang tarawih 5 kali je. Sempat 4 juzuk je jadi imam tarawih. Lepas tu masuk hospital. Jadi saya target nak habiskan 30 juzuk untuk bawa sembahyang tarawih, tak dapat juga. Jadi insya-Allah saya dah bincang dengan doktor, bincang dengan orang rumah, bincang dengan semua sekali. Jadi lagi 2 tahun lah saya ceramah. Cukup umur saya 41 tahun saya berhenti lah 39 kan. Dia kata 60. Jadi saya cukup di situ. Saya tak mau lah. Ya, sebab letih lah tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan buat rakaman saja. Jadi kita akan habiskan kitab ni dalam tempoh 2 tahun. Insya-Allah kita boleh habiskan. Lepas tu saya nak tumpu pada sekolah saya. Jadi tuan-tuan yang mana nak memberikan sumbangan untuk sekolah yang baru ni, tuan-tuan boleh tengok dalam laman web. Saya beli satu banglo berharga lebih pada 2 juta. Saya nak martabatkan budak-budak yang hafiz Quran.
Tak mau lagi duduk di pondok buruk, asrama buruk, duduk dalam banglo, siap dengan kolam renang, tuan-tuan. Jadi anak tuan-tuan kalau masuk sekolah saya nanti siap belajar berenang, belajar silat, belajar memanah. Mereka juga belajar Mandarin dan Tamil, selain pada bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Jadi ini sekolah yang canggih. Tuan-tuan boleh buka laman web saya albarakah.org, tengok bentuk dia. Saya dah beli dengan harga 1.4 juta. Renovationnya lebih kurang 600,000 lebih kurang, dan dibina bangunan yang baru untuk keselesaan yang cukup cantik view dia. Jadi kalau tuan-tuan rajin, bolehlah melawat di Ipoh sekolah saya ni, insya-Allah. Dan saya pun telah menerbitkan buku saya yang terbaru yang diterbitkan oleh Intim Records. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di luar barang-barangan jualan untuk dana Al-Barakah. Jadi tuan-tuan boleh beli untuk tujuan wakaf. Dan yang terakhir, dalam CD saya itu, saya katakan pada tuan-tuan, CD yang original membantu sekolah kami. Ya, sebab sekolah kita bela anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan, bila tuan-tuan beli yang cetak rompak, dia tidak memberi sumbangan untuk sekolah. Jadi saya harap tuan-tuan beli yang original. Macam mana nak tahu CD original? Senang je. Tuan-tuan buka CD, cuba tengok bahagian yang berkilat. CD itu bahagian yang berkilat. Piring yang tak ada gambar dalam dia, yang kosong tu. Di dalam yang kosong itu ada tulisan, tajuk dia. Kecil saja tulisan dia, tajuk dia di situ. Kalau tajuk dia aurat wanita, di situ ada tulis aurat wanita. Itu adalah original. Yang cetak rompak tak boleh tiru. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke pasar malam, pergi ke mana-mana, tuan-tuan cuba buka dia, ada tajuk dia kecil je di tepi piring itu. Itu adalah yang original. Yang tuan-tuan beli, ada sumbangan untuk wakaf di sekolah kami. Sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. فرش التراب يضمني